warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selawat dan salam ke atas junjungan besar kita Nabi Muhammad SAW, dan syukur alhamdulillah hari ini para penonton sekalian kita bersua kembali dalam Tanyalah Ustaz, doa untuk Malaysia, dan saya Da'i Hadari insya-Allah akan bersama dengan anda sehinggalah ke penghujungnya rancangan nanti. Baiklah, para penonton sekalian, kita masih lagi dalam keadaan berdepan dengan pandemik COVID-19. Jadi ikhtiar di pihak Tanyalah Ustaz adalah untuk kita sama-sama setiap hari kita bawakan sesuatu yang positif, terutamanya kita nak adakan iaitu satu pengisian ilmu, pengisian kerohanian kita. Untuk hari ini doa untuk Malaysia, Tanyalah Ustaz, kita akan bawakan bacaan Yasin. Jadi para penonton sekalian, saya nak ajak untuk anda semua bersedia untuk sama-sama kita baca surah Yasin, dan insya-Allah akan ada doa daripada ustaz kita. Cumanya sekarang ni saya nak perkenalkanlah ustaz yang insya-Allah akan bersama dengan kita untuk memberikan perincian selain daripada membaca ataupun menjadi khalifah untuk bacaan Yasin kita. InsyaAllah kita akan ada juga perbincangan tadabbur surah Yasin ayat yang ke-33 hingga ke-44. Jadi bersama dengan saya para penonton sekalian untuk Tanyalah Ustaz, doa untuk Malaysia pada pagi ini, iaitu Khamis, pagi Khamis 17 Jun 2021, 6 Zulkaidah 1442 Hijrah. Kita sangat bertuah kerana bersama dengan saya iaitu Al-Fadhil Ustaz Ashraf Ayub. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa khabar kita? Baik. Alhamdulillah Ustaz. Alhamdulillah. InsyaAllah Ustaz, saya yakin banyak perkongsian Ustaz akan kongsikan, terutamanya untuk surah Yasin ayat yang ke-33 hingga ke-44 kita akan tadabbur sama-sama Ustaz ya. InsyaAllah. Cumanya Ustaz, mungkin kita boleh mulakan dengan bacaan surah Yasin, dan insyaAllah saya yakin para penonton sekalian pun dah bersedia untuk kita sama-sama bacakan surah Yasin sebagai ikhtiar kerohanian kita untuk mendepani COVID-19 ini. InsyaAllah kita doakan juga di hujung nanti untuk mendapat sinar di penghujungnya untuk negara kita, insyaAllah. Amin ya rabbal alamin. Baiklah Ustaz, kita mulakan dengan bacaan Yasin. Silakan Ustaz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Alhamdulillah, kita mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada pagi yang berbahagia ini kita masih lagi diberikan kenikmatan, diberikan kesihatan dan diberikan kesempatan untuk menjadi hamba-hambanya yang baik, yang taat, yang dapat menjalankan tugas ibadah dengan baik. Alhamdulillah. Tuan-tuan dan puan-puan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hari ini di dalam rancangan Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru, insya-Allah sama-sama kita membaca surah Yasin. Dan mengapa rancangan Tanyalah Ustaz TV3 yang kita sedang bersiaran pada waktu ini mengajak untuk membaca surah Yasin, antara tidak lain dan tidak bukan kerana kita ingin dengan melakukan amal ibadah qurubat kepada Allah Subhanahu wa taala, bacaan surah Yasin tersebut kita ingin Allah Subhanahu wa taala, kita mohon supaya kesemua masalah, ujian dan juga musibah COVID-19 ini diangkat dengan mudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan dan puan-puan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sekarang negara kita berada di dalam keadaan yang agak genting, di mana kes-kes COVID setiap hari makin lama makin ya masih sama ya. Walaupun alhamdulillah setelah usaha kerajaan mengadakan PKP, kita nampak penurunan yang agak drastik, iaitu daripada 8,000 lebih angka sekarang ini berlega di 5,000 lebih angka setiap hari. Namun tuan-tuan dan puan-puan, kita juga perlu berusaha lagi. Berusaha dalam erti kata lain, kita stay at home. Stay at home ini penting supaya kita dapat putuskan rantaian penyebaran COVID. Dan bagi kita yang faham bahawa apabila stay at home ini sebenarnya ia merupakan langkah untuk mencegah penyebaran wabak, kita semua faham tuan-tuan dan puan-puan, apabila kita stay at home sebenarnya kita mendapat pahala. Dalam arti kata lain, orang yang mengikut turutan ataupun langkah tersebut, kita sedang melakukan ibadah yang mulia. Mengapa saya mengatakan kita sedang melakukan ibadah yang mulia apabila kita mengambil keputusan mengikuti saranan kerajaan untuk stay at home? Antara sebabnya ialah tuan-tuan dan puan-puan, Rasulullah SAW sendiri ada menyarankan kepada kita, apabila kita terkena wabak, hendaklah kita lari daripada wabak seperti mana kita nampak singa kita lari.
Ya, Rasul sallallahu alaihi wasallam ada menyatakan di dalam salah satu hadisnya, wa firra minal majzubi kama tafiru minal asadi, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, apabila kita stay at home ya, mengikut saranan kerajaan, itu sebenarnya ada nilai ibadah, ada nilai amal soleh apabila ia diniatkan ikhlas, menjaga diri dan juga menjaga kesihatan orang lain, insya-Allah. Mudah-mudahan tuan-tuan dan puan-puan, dengan istiqomahnya kita semua sama-sama, Allah SWT akan mengangkat musibah Covid ini, dan kesemua ini akan menjadikan kehidupan kita selepas ini berada dalam keadaan new normal yang lebih mudah, insya-Allah. Tuan-tuan dan puan-puan, saya harap anda semua bersedia dengan surah Yasin, muka surat 440 bagi yang sedang membuka Al-Quran ya. Muka surat 440 saya akan baca. Saya harap tuan-tuan dan puan-puan sama-sama ikuti dari rumah. InsyaAllah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Tanzilal azizir rahim. Litunzira qauman ma unzira aba'uhum fahum ghafilun. Laqad haqqal qawlu ala aktsarihim fahum la yu'minun. Inna ja'alna fi a'naqihim awlala fahiya ilal alqani fahum muqamahun. Waja'alna min bayni aydihim saddan wa min khalfihim saddan فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا
يمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم
لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا
كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون
Sadaqallahul aliyyul azim. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق Ya Allah, Ya Arhamar Rahimin, kami berlindung kepadamu Ya Allah dari segala penyakit zahir, penyakit batin serta segala kerosakan dan musibah akibat dari makhlukmu bergelar COVID-19 Ya Rahman. Ya Allah, Ya Arhamar Rahimin, di sebalik semua ujian ini ajarilah kami hikmah untuk keluar darinya. Engkaulah Tuhan yang mampu mengangkat semua musibah ini Ya Arhamar Rahimin. Kami mohon sebesar-besar permohonan Ya Allah, lepaskanlah kami daripadanya. Gantikanlah semua musibah ini dengan nikmat iman, nikmat patuh kepadamu Ya Rahman, nikmat menjauhi laranganmu Ya Rahim, nikmat hidup setiap hari di dalam keadaan syukur di setiap kurniaan dan juga nikmatmu Ya Arhamar Rahimin. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika Ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, Ya Arhamar Rahimin, ganjarilah para pemimpin, para doktor, petugas kesihatan, polis dan semua yang sedang berjuang di garisan hadapan dengan balasan pahala dan keampunan yang sempurna. Jagalah keselamatan mereka Ya Rahman. Kurniakan kepada mereka kesabaran untuk menghadapi kesemua ujian dan juga wabak ini Ya Rahman. Bagi mereka yang ditimpa COVID, kami mohon kepadamu Ya Allah, datangkanlah kesembuhan kepada mereka. Dan bagi mereka yang wafat Ya Allah, tolong jadikan perakhiran mereka sebagai husnul khatimah Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, Ya Mujibas Sa'ilin, Engkaulah Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sayangilah setiap hamba-Mu yang ketika ini kami sedang hidup di dalam ketakutan Ya Rahman. Ya Amanal Khaifin, aminna mimma nakhaf. Ya Amanal Khaifin, sallimna mimma nakhaf. Ya Amanal Khaifin, najjina mimma nakhaf. Ya Allah, Ya Arhamar Rahimin, dengarkanlah doa-doa hamba-Mu yang berdoa kepadamu pada pagi ini sebagaimana Engkau memerintahkan kami, ud'uni astajib lakum. Inilah doa-doa dan permintaan kami Ya Allah. Kabulkanlah segala doa kami Ya Arhamar Rahimin. Engkaulah Tuhan yang mampu menyelesaikan segala ujian dan juga masalah. Tuhan yang mampu mendatangkan ketenangan ke dalam hati kami. Tuhan yang menyelesaikan kesemua ujian dan juga kesulitan yang sedang kami hadapi. Ya Rabb, Ya Rabb, bimbinglah kami Ya Allah. Bimbinglah pemimpin kami. Bimbinglah para ulama kami. Bimbinglah seluruh rakyat Malaysia ini agar sama-sama kami beristighfar dan bertobat supaya kami semua mendapat keampunan-Mu Ya Arhamar Rahimin. Ampunilah kami Ya Allah, ampunilah kami Ya Tawwab, ampunilah kami Ya Ghaffar. Tub alaina warhamna wanzur ilaina, tub alaina warhamna wanzur ilaina, tub alaina warhamna wanzur ilaina Ya Arhamar Rahimin. La ilaha illa anta subhanak inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanak
inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanak inni kuntu minaz zalimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Minna wa minkum taqabbal ya karim. Baiklah, terima kasih Ustaz, kita sama-sama dapat murnikan pada pagi ini dengan tanyalah Ustaz, doa untuk Malaysia, kita baca surah Yasin dan kemudian kita doa untuk Malaysia. Dan insya-Allah selepas ini kita ada perincian untuk tadabbur surah Yasin ayat yang ke-33 hingga 44. Cumanya kita akan rehat seketika, kembali lagi selepas ini insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal jununi wal judhami wa min sayyi'il asqami. Ya Allah, sesungguhnya kami berlindung denganmu daripada penyakit gila, kusta, sopak dan sebarang jenis penyakit yang menggerunkan. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Dan hari ini tanyalah Ustaz, istimewa doa untuk Malaysia kami bawakan. Alhamdulillah pada pagi ini, selain daripada kita akan bincangkan sekejap lagi tadabbur surah Yasin ayat yang ke-33 hingga ke-44, kita telah bersama-sama dengan Al-Fadhil Ustaz Ashraf Ayub, kita baca surah Yasin tadi. Dan Alhamdulillah ada doa yang kita khususkan terutamanya dalam kita mendepani COVID-19 ini. Dan saya nak mohon kepada anda semua para penonton, tontonlah sehingga ke penghujungnya, insya-Allah ada banyak manfaat, terutamanya ada ingatan-ingatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Yasin ini, terutamanya yang kita akan fokuskan tadabbur surah Yasin 33 hingga ke 44. Cumanya Ustaz Ashraf, kita nak sembang-sembang dulu, sebelum kita nak sembang-sembang ni, kita nak bawakan perkembangan status COVID-19 sehingga jam 5 petang semalam. Dan untuk status COVID-19 di Malaysia, saya nak kongsikan jumlah kes baru dicatatkan semalam 5,150 kes, yang mana 5,147 kes daripadanya adalah kes tempatan, manakala 3 merupakan kes import, dan menjadikan jumlah kes keseluruhan sebanyak 673,026 kes. Jadi para penonton sekalian, ini bukanlah satu khayalan ataupun satu-satu tuduhan-tuduhan melulu. Ini adalah realitinya, iaitu kita berdepan dengan COVID-19 yang kalau kita tak ambil sesuatu ikhtiar, maka kita mungkin akan menjadi mangsanya. Jadi insya-Allah sama-sama kita terus patuh kepada SOP walau di mana sahaja kita berada. Terus pakai ini pelitup muka macam yang saya pakai ini kalau ke mana sahaja anda pergi. Kalau tak ada sebarang urusan penting di luar, terus duduk di rumah insya-Allah. Baiklah, kita masih lagi bersama dengan Ustaz Ashraf Ayub. Baik Ustaz, insya-Allah pagi ni tanyalah Ustaz doa untuk Malaysia. Kita nak bincang-bincang, nak tadabbur surah Yasin ayat 33 hingga 44. Secara gambaran awalnya Ustaz, apa yang kita boleh pelajari pada pagi ini insya-Allah? Baik, terima kasih banyak kepada dai hadari, tuan-tuan dan puan-puan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebenarnya tadabbur kita yang akan bermula daripada ayat 33 dan ayat 44 pada pagi ini, ia merupakan siri sambungan sebenarnya daripada siri tadabbur awal surah Yasin yang telah dibawakan oleh para ustaz kita sebelum ini. Saya yakin tuan-tuan dan puan-puan yang memang merupakan penonton setia kepada rancangan Tanyalah Ustaz, kita ni takkan terputus, takkan terputus dengan informasi. Maknanya kita sebenarnya sedang belajar apakah mesej Allah SWT nak bagi tahu apa kepada kita. Bila kita baca surah Yasin, tiap hari Khamis kita baca daripada kecil, tuan-tuan dan puan-puan. Tadi kita baca surah Yasin pun ada yang baca, tak tengok Quran pun dia boleh baca. Sebab daripada kecil baca. Daripada kita mungkin darjah 1 ya, daripada tadika ke mungkin kecil-kecil, dah mak bapak bawa ke surau, hari Khamis baca Yasin, lepas tu semain Isyak ada more. Betul tak tuan-tuan dan puan? Dah kemudiannya surah Yasin ni waktu tahlil kita baca kenduri
pagi pun kita baca, waktu belajar dulu pun masa ambil SPM pun baca Yasin tiap-tiap hari. Maknanya surah Yasin merupakan satu surah yang sangat dekat di dalam masyarakat kita secara umum. Cumanya tuan-tuan dan puan-puan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, apabila kita menjadikan surah ini sebagai salah satu surah favorit lah kita panggil, ya, salah satu surah favorit di kalangan masyarakat kita secara umumnya, sudah tentu ada mesej yang besar. Sudah tentu ada hikmah, ada idea, ada ilmu besar yang ingin Allah SWT sampaikan kepada kita. Guna supaya nanti kita bawa ilmu tersebut, kita bawa idea tersebut, kita bawa ke hikmah, kefahaman tersebut, murnikannya, jalankannya dalam kehidupan supaya kehidupan kita ini sentiasa menjadi lebih barakah insya-Allah. Dan di dalam ayat 33 sampai ayat 44 pagi ini, main tema utamanya tuan-tuan dan puan-puan yang dimuliakan ialah bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala terhadap cukup banyak nikmat. Allah Subhanahu Wa Taala melalui ayat 33 sampai ayat 44, Tuhan sedang menyenaraikan 7 hadiah. Ada 7 bentuk nikmat yang Allah Subhanahu Wa Taala bagi kita free, tuan-tuan dan puan-puan, tak payah-payah. Dan nikmat ni kalau kita nak bayar, pengsan kita. Ya. Sebab Allah SWT dia kalau bagi kita, dia bagi kita barang mahal. Dia bukan bagi kita barang murah-murah. Tak macam manusia kadang-kadang kalau nak bagi kat orang, dia bagi hadiah benda perkara yang murah-murah. Betul tak tuan-tuan? Yang second hand, Ustaz. Yang second hand. Yang terpakai, ya. Dan di sini sebenarnya Allah kita nampak betapa pengasih dan penyayangnya Allah SWT. Dia bagi kita hadiah yang sangat bernilai. Apa 7 perkara yang Allah SWT bagi kepada kita ini, tuan-tuan dan puan? Yang pertamanya, Allah SWT bagi kita peluang hidup di muka bumi. Ini bukan free, ya tuan-tuan dan puan, tapi Allah bagi free. Dan Allah SWT bagi free. Kita takut, kita rasa kita ni manusia celik-celik mata dah memang keluar dekat bumi. Ini takut-takut ada satu pemikiran take for granted, orang putih cakap. Sedangkan ini Allah SWT bagi, maknanya dia boleh tarik. Dia boleh tarik. Nikmat bumi ni sangat banyak. Yang keduanya, nikmat buah-buahan, tuan-tuan dan puan-puan. Ini semua nanti kita akan cerita nanti. Ini saya go through sikit dulu, ya. Itu yang kedua, nikmat makan buah-buahan. Yang ketiganya, nikmat Allah SWT kurniakan satu proses yang dinamakan azwaj. Maknanya duplication. Kita kahwin dengan isteri, tiba-tiba dapat anak. Anak nanti dapat cucu. Cucu nanti bergenerasi sampailah nanti pada hari kiamat. Ini nikmat kata Allah Subhanahu Wa Taala. Benda ni kami bukan bagi orang cakap free macam tu je. Tapi kami bagi nanti kami ada bertanya balik nanti sebab ini merupakan nikmat yang akan dipertanggungjawabkan. Itu nombor 3, tuan-tuan dan puan-puan. Nombor 4 apa? Nikmat yang kita panggil siang dan juga malam. Itu nikmat sebenarnya, tuan-tuan dan puan-puan. Dia bukan satu proses sain, ya, pukul 7 songah ya sampai malam. Lepas tu pukul 6 songah ya elok keluar matahari pagi. Tak. Allah SWT kata itu nikmat. Ada sebenarnya belakang tu ada giant engineering yang Allah SWT sedang susun, sedang atur dengan begitu cantik yang menyebabkan kita menikmati siang dan malam free, tuan-tuan dan puan-puan, ya. Kemudiannya nikmat apa lagi? Nikmat yang dipanggil sebagai matahari. Matahari ni kalau tak ada, mati kita, tuan-tuan dan puan-puan. Betul saya cakap, ya, mati kita, tuan-tuan dan puan-puan, kalau matahari tak ada. Kemudiannya kalau ada nikmat yang lain namanya bulan, tuan-tuan dan puan-puan. Ya, dan kemudiannya nikmat yang dipanggil sebagai kenderaan. Ini semua 7 nikmat yang akan kita perincikan satu persatu. Bermula daripada ayat 33 sampailah ayat 44, di mana Allah SWT bagi semua ni. Kenapa, tuan-tuan dan puan-puan? Sebab dia sayang. Kita tiap-tiap pagi, tuan-tuan dan puan-puan, kita sebut perkara tersebut. Ya Allah, Engkau sayang saya. Ya Allah, Engkau sayang saya. Apa kalimah dia, Ustaz? Bismillahirrahmanirrahim. Itulah maksud dia, tuan-tuan dan puan-puan. Nak yakinkan diri, ya Allah, Engkau sayang saya. Dengan nama Allah, Tuhan yang maha pemurah lagi maha mengasihani. Rahimah tu maksudnya sayang. Tuan-tuan dan puan-puan, tiap-tiap hari kita nampak yang Tuhan sayang kita. Dan hari ini kita nak tengok apa hadiah yang Allah SWT sampaikan supaya nanti kita dapat rasa nikmat, dapat rasa dan akhirnya dapat mengeluarkan rasa syukur kepada Allah SWT. InsyaAllah. Baik, bila Ustaz sebut tentang bulan tadi, Ustaz, kalau ikutkan ilmu sains, ya, para penonton sekalian, saya yakin para penonton pun sedia maklum, sebenarnya bulan itu juga mempengaruhi gravitinya, mempengaruhi surut dan juga pasangnya air laut. Dan itu juga memberi banyak manfaat untuk kita, Ustaz, ya. Subhanallah. Jadi para penonton sekalian, banyak kita akan belajar untuk hari ini. Cumanya, Ustaz, saya nak ajak anda semua, para penonton di rumah, untuk sebarluaskan ataupun
bagi tahu dekat semua orang. Caranya macam mana untuk menonton siaran langsung kita pada pagi ini? Anda boleh share ataupun kongsikan siaran langsung kita ini di Facebook anda. Yang mana tonton siaran langsung tu boleh share, tekan butang kongsi tu dan sampaikan kepada orang lain. Dan insya-Allah anda juga boleh tanyakan soalan. Caranya macam mana nak hadari? Senang saja tuan-tuan dan puan. Anda boleh hubungi di talian 1-800-88-1677. Boleh telefon kami, hubungi kami untuk tanyakan soalan. Ataupun anda boleh tinggalkan soalan anda di Facebook rasmi kami, Tanyalah Ustaz TV3, insya-Allah. Cumanya kejap lagi kita nak tahu tentang syukur dan konsep syukur tu macam mana. Boleh Ustaz ya? Kejap je lagi. Kita akan rehat seketika, kembali lagi selepas ini. Tanyalah Ustaz, doa untuk Malaysia. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal junun wal judham wa min sayyi'il asqam. Ya Allah, sesungguhnya kami berlindung kepadamu ya Allah daripada penyakit sopa, gila, kusta dan daripada penyakit-penyakit yang buruk. Wassallallahu ala Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah para penonton sekalian, setiap hari kita akan berhadapan dengan pelbagai persoalan dan juga masalah, terutamanya ketika kita dibelenggu oleh COVID-19 ini. Dan alhamdulillah segala bimbingan, segala pengisian dan juga jawapan ada dalam Tanyalah Ustaz. Dan kali ini Tanyalah Ustaz, doa untuk Malaysia kita bawakan pada pagi ini bertepatan dengan kita sama-sama baca surah Yasin. Pada pagi tadi kita murnikan pagi ini dengan surah Yasin. Jadi kita akan tadabbur sedikit demi sedikit. Terutamanya hari ini kita akan fokuskan ayat yang ke-33 hingga ke-44. Jadi anda semua boleh tanyakan soalan macam yang saya nyatakan tadi, boleh hubungi kami 1-800-881677 ataupun boleh tinggalkan soalan anda di ruangan komen di Facebook rasmi kami, Tanyalah Ustaz TV3. Masih lagi kita bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Ashraf Ayub. Baiklah Ustaz, surah Yasin ayat 33 hingga 44. Tadi Ustaz ada bagi bayangan bagaimana di awal ayat iaitu 33 hingga ke-34 ini Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan tentang kita ni kena syukur, tapi Allah bagi gambaran iaitu firman Allah, mafhumnya bumi yang mati kemudian kami hidupkan ia, kemudian kami keluarkan daripadanya bijian dan mereka makan darinya. Kemudian Allah tambahkan pula perumpamaan tentang kebun kurma dan anggur serta mata air yang wujud. Apa yang kita boleh belajar tu Ustaz? Baik, tuan-tuan dan puan-puan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, sebenarnya apa yang ingin diajar di dalam ayat yang Da'i Hadari nyatakan tadi, seperti yang saya nyatakan awal lagi tadi tuan-tuan dan puan-puan, tema perbincangan kita pada pagi ini daripada ayat 33 sampai ayat 44, Allah Subhanahu Wa Taala ingin spark, kalau pakai bahasa Inggeris lah, dia nak cetus kembali. Allah SWT nak cetuskan kembali perasaan bersyukur kepada Allah SWT. Baik, syukur ni apa tuan-tuan dan puan-puan? Syukur ni sebenarnya kalau nak faham, ia merupakan satu perasaan. Kalau nak bagi kita puan mudah nak faham macam ni, kalau ada somebody bagi kita hadiah, dan hadiah tu pula kita dapat dalam keadaan kita tak jangka dia nak bagi. Itu yang pertama. Yang kedua pula, hadiah tu dia bagi kita dalam keadaan kita memang selama sebelum ni memang aim nak dapatkan hadiah tersebut. Kita perlukan, kita aim, tapi kita tak mampu, mungkin sebab mungkinlah dia mahal sebagai contoh. Kan kita tahu kita tak mampu, tiap-tiap hari tengok ya tapi tak dapat. Tiba-tiba ada seorang ni dia baik dengan kita, dia bagi kita for free sebagai contoh lah. Ni contoh ya tuan-tuan, dia bagi kita handphone ni mahal ni 4,000 contoh ya. Dia pun bagi kita for free. Macam mana perasaan kita waktu kita dapat tu? Seronok Ustaz. Itulah syukur. Itulah syukur. Perasaan yang gembira yang terlalu kuat sehingga orang kita rasa ya Allah bertuahnya. Kemudian ya tuan-tuan dan puan, kita ada satu lagi perasaan yang keluar lepas tu, rasa terhutang budi. Betul tak? Betul. Kita terasa baiknya Hadari ni. Contoh ya, dia boleh bagi saya handphone harga 4,000 ni dalam keadaan dia tak kenal saya, bukan saya ada bantu dia pun sebelum ni, dia bagi sebab hati dia baik. Dan dia bagi dalam keadaan dia tak minta apa-apa pun lepas tu.
tuan-tuan dan puan-puan, disebabkan saya ni ada perasaan yang cukup kuat bersyukur kepada Allah, bersyukur berterima kasih kepada Hadari. Saya bagi contoh ni sebenarnya ya. Kepada Hadari, saya cakap dengan dia, abang lepas ni kalau abang ada nak minta tolong apa-apa, cakap dengan saya. Saya akan bantu lah. Dan saya takkan berkira. Takkan berkira. Sebab apa? Saya nak keluarkan rasa terhutang budi saya tadi tu. Betul. Sebab saya dah rasa yang Hadari sedang bagi budi kepada saya. Tuan-tuan dan puan-puan, itulah dia perasaan syukur. Dan kata Allah Subhanahu Wa Taala, ya, orang yang bersyukur dia akan sentiasa merasa bahagia, merasa happy dalam kehidupan dia. Orang yang bersyukur dia tak ada perasaan mengeluh, tuan-tuan dan puan-puan. Dia tak rasa mengeluh. Orang yang bersyukur, tuan-tuan dan puan, kalau ada pun kekurangan dalam kehidupan dia, dia tak kisah sangat pun. Sebagai contohlah, tadi Hadari nak bagi saya handphone harga 4,000, tuan-tuan dan puan. Sekali kita cek, alamak, dia punya charger tak ada. Dia bagi handphone dia, charger tak ada. Adakah saya mengeluh? Adakah saya marah? Tidak. Tak, saya tak marah. Sebab saya tahu yang tak dapat tu kecil sangat. Boleh beli RM10 dah dapat dah. Dan perkara ini, tuan-tuan dan puan-puan, yang ingin Allah Subhanahu Wa Taala ingin keluarkan kepada hati setiap hamba-hambanya perasaan bersyukur. Kerana kata ulama, kita ni tuan-tuan dan puan-puan, kenapa kita rasa hati kita sempit, rasa hidup kita kurang, bukan sebab kerana kekurangan tersebut, tetapi kerana kita kurang bersyukur. Itu sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan. Ya, nikmat ini tuan-tuan dan puan-puan, kata para ulama, sifat nikmat ini tuan-tuan dan puan-puan, pertamanya dia sedikit, yang keduanya dia sebentar. Dia sedikit dan sebentar. Dan contohlah tuan-tuan dan puan-puan, handphone. Kita ni mula dapat tu suka. Tapi kalau dah sampai 3-4 minggu, dia punya suka dia tu dah kurang tu. Itu maksud saya, nikmat ni sifat dia sedikit dan juga sebentar. Dia tak kekal lama. Sama macam makan. Mula-mula kita makan 3-4 suap mula-mula tu rasa sedap. Tapi kalau orang dah bagi kita 10 burger, yang ke-10 tu kita tak rasa sedap dah, kita tolak dah, betul tak? Itu maksud nikmat sedikit dan juga sebentar, dia tak lama. Lalu kata ulama, macam mana kita nak mengekalkan nikmat itu, dia rasa sedap dia tu lama, rasa banyak dia tu lama. Macam mana tuan-tuan dan puan-puan? Caranya ialah, rahsianya ialah kita perlu bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila kita bersyukur, tuan-tuan dan puan-puan, kita akan dapati nikmat itu dirasai dalam keadaan cukup lama. Tetapi apabila kita kufur, kufur ini lawan kepada syukur. Apabila kita kufur, kita mengeluh terhadap nikmat. Contoh macam tadi baru bagi saya handphone, kita pun mengeluh, ni apa ni, saya nak handphone lagi canggih, dia bagi handphone takat ni ya. Tuan-tuan dan puan-puan, ya, bermula dengan keluhan tersebutlah kita sebenarnya sedang menarik perasaan-perasaan negatif yang akan datang kepada diri kita sendiri. Sebab itulah kata Allah Subhanahu Wa Taala, la in syakartum la azidannakum. Barang siapa yang bersyukur, nikmat yang kecil pun boleh jadi besar. Nikmat yang kecil pun boleh jadi sempurna, tuan-tuan dan puan-puan. La azidannakum. Kami tambah perasaan syukur tersebut. Wala in kafartum inna azabi lasyadid. Tapi kalau dia kufur, tuan-tuan dan puan-puan, kereta yang berharga RM500,000 pun dia akan rasa kereta itu tetap ada kekurangannya. Kenapa? Sebab dia ada perasaan membandingkan dengan lebih atas. Syukur ini, kata ulama, kalau kita nak menambahkan rasa syukur, tengok dekat bawah, tuan-tuan dan puan-puan. Mungkin sekarang kita bawa kereta, kita rasa kereta kita ni kereta biasa saja. Tuan-tuan dan puan-puan, tengok kat sebelah, ada orang bawa basikal, ada orang bawa jalan kaki, tuan-tuan dan puan-puan. Jangan tengok sebelah, oh kita kereta kecil, sebelah tu kereta BMW. Nanti kita rasa kuranglah banyak, betul tak? Tapi tengok pada orang yang kita sekarang naik kereta, tak kena hujan, ya. Walaupun kita kereta biasa, at least tak kena hujan, tuan-tuan dan puan. Ada orang sebelah naik motosikal, bawa anak 2 orang dalam keadaan berhujan, motosikal ni tiba-tiba terberhenti tengah jalan. Masya Allah, tabarakallah. Bayangkan kalau kita berada dalam keadaan tersebut. Ini intipati syukur, dan pemikiran inilah yang ingin kita kita bawa di dalam perbincangan Tanyalah Ustaz kita pagi ini. Itu yang kedua. Yang ketiga, tuan-tuan dan puan-puan, kata ulama, orang yang ada pemikiran syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, syukurnya tinggi, dia mudah berkongsi.
Dia mudah memberi, tuan-tuan dan puan-puan. Dia mudah berkongsi nikmat kepada orang lain. Dan tuan-tuan dan puan-puan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, ini antara perkara yang ingin kita tambahkan supaya nanti pada penghujungnya, apabila setiap kali kita membaca surah Yasin, perasaan-perasaan positif ini akan keluar. Perasaan syukur, perasaan ikhlas, perasaan qanaah, perasaan tawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala, perasaan ikhlas untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah yang kita harap, buah hikmah yang kita perolehi daripada bacaan surah Yasin. Wallahu alam. Saya suka Ustaz kalau kita dapat kaitkan, sebelum kita nak meraihkan soalan daripada para penonton kita Ustaz ya. Saya suka kalau kita dapat kaitkan juga dengan COVID-19. Sebelum ni Ustaz, kita tak ada rasa syukur pun dapat balik kampung beraya. Kemudian tak ada pun rasa dapat bersyukur jumpa kawan-kawan di tempat kerja. Tak ada pun rasa syukur adanya pekerjaan tu sendiri. Tapi sekarang Ustaz ya, Allahu Akbar, kita rindukan keadaan macam dulu. Kita rindu nak ke tempat kerja. Bahkan yang tak ada kerja, rindu nak kerja. Mungkin Ustaz boleh komenkan sedikit tentang syukur tu Ustaz. Baik, terima kasih. Ini satu soalan ataupun satu cetusan yang sangat-sangat bagus tuan-tuan dan puan-puan yang dimuliakan Allah SWT. Saya tak nafikan bahawa apabila datangnya wabak COVID ini, ia merupakan satu perkara yang banyak membuatkan orang terperanjat. Yang banyak membuatkan orang terperanjat. Tiba-tiba je Ustaz. Dia bukan culture shock, memang shock sangatlah. Kenapa? Sebab kita perlu hidup dalam keadaan new normal, tuan-tuan dan puan-puan. Dulu kita boleh jumpa kawan bersalam, betul tak? Betul. Kita mungkin boleh berpeluk dan sebagainya, gurau-gurau. Tapi sekarang itu merupakan nikmat yang sudah hilang. Tak tahu, mungkin lagi 3 tahun, mungkin lagi 5 tahun, barulah mungkinlah keadaan normal itu datang, tuan-tuan dan puan-puan. Itu yang pertama. Yang keduanya, saya tertarik dengan seperti yang dinyatakan oleh Hadari itu kan. Sebelum ni kita pergi kerja tiap-tiap hari, tuan-tuan dan puan-puan, nak bangun hari Isnin tu, Monday blues tu, tuan-tuan dan puan-puan, rasa berat nak bangun, betul tak kan? Nak hadap traffic jam dan sebagainya. Datang tu muka hari Isnin ni, datang muka panskat tu rasa macam ni, tuan-tuan dan puan. Tapi sekarang kita dipaksa duduk rumah dah hampir sebulan. Masya-Allah, tabarakallah, tuan-tuan dan puan. Hati meronta-ronta bila lah aku boleh start enjin kereta nak pergi kerja. Masya-Allah, tabarakallah. Ini yang kita sebut, nikmat ini akan terasa nikmat apabila ia hilang. Nikmat akan terasa ia nikmat, ia mahal apabila ia hilang. Dan sama seperti yang Allah SWT uji kita sekarang. Nikmat, ada banyak perkara yang hilang apabila ujian COVID ni dia datang. Dan semua ini membuatkan kita sedar bahawa satu perkara, apabila Allah SWT datangkan nikmat, datangkan ujian, tuan-tuan dan puan, dia ingin kita kembali kepadanya. Ya, wa nabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apa maksud ayat ni, tuan-tuan dan puan-puan? Allah SWT bagi kita ujian dalam bentuk bisyai'in minal khauf. Maksudnya apa? Allah bagi sedikit ujian ketakutan. COVID ini sebenarnya ujian ketakutan. Kita takut nak keluar. Bila sekarang ni kalau pergi shopping mall, ada orang datang dekat kita pun kita risau. Kita nampak kat depan tu orang batuk, tuan-tuan kita lari cari jalan lain. Betul tak? Lepas tu kalau nak bayar ke apa, tak nak tangan tak nak bersentuh. Kita takut, tuan-tuan dan puan-puan. Kejap-kejap sanitize. Dia dah jadi macam fobia. Dia dah ada macam perasaan kadang-kadang paranoid. Itu perkataan dia lah. Perkataan canggih dia, tuan-tuan dan puan-puan. Ini semua kata Allah SWT. Dan siapa yang bagi? Allah SWT bagi. Ya, Allah bagi kita ketakutan. Ada waktu Allah bagi ujian dalam bentuk kelaparan, tuan-tuan dan puan-puan. Ada waktu Allah bagi berkurangnya harta. Ada waktu Allah SWT uji nyawa hilang, tuan-tuan dan puan-puan. Buah-buahan pun tak dapat rasa dan sebagainya. Kenapa Allah bagi semua benda ni? Satu saja, Allah SWT minta kita kembali kepada Allah SWT. Kembali dalam arti kata apa, Ustaz? Kembali perbanyakkan istighfar, kembali banyakkan taubat, tunduk letakkan dahi kita kepada sujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan selepas itu, selepas istighfar, selepas taubat, kita doa banyak-banyak. Semoga selepas ini Allah SWT tuntun kita perlahan-lahan, bagi kita jalan keluar untuk menyelesaikan masalah. Wallahu a'lam. Allahu Akbar. Allah nak kita kembali kepadanya. Ya. Tapi itulah Ustaz, ada juga yang degil benar Ustaz. Kalau bahasa orang kampung saya, Teluk Intan ni, degil benar lah. Dah datang COVID-19 ni, itu pun masih lagi nak bertelagah, nak lagi tidak lagi dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey Ustaz, bila sebut tentang syukur ni, saya tertarik dengan perumpamaan Allah
Allah menceritakan tentang tanah yang mati kemudian keluarkan bijian dan disebut tentang makan. Kemudian disebut juga tentang makanan juga iaitu kurma dan juga anggur serta mata air. Adakah Allah bagi perumpamaan makanan ini nak menunjukkan bahawasanya nikmat-nikmat ini sebenarnya luas, tetapi makanan itu kita nampak mewah, Ustaz? Mungkin Ustaz boleh bagi perincian, Ustaz. Baik. Terima kasih Da'i Hadari. Ayat ini sebenarnya ayat 33 ya, tuan-tuan dan puan-puan. Wa ayatul laumul ardul maitatu ahyainaha wa akhrajna minha habban faminhu ya'kulun. Kemudian sambung ayat 34. Wa ja'alna fiha jannatin min nakhili wa a'nabi wa fajjarna fiha minal uyun liya'kulu min thamarihi. Ayat 35. Wa amilathu aydihim afala yashkurun. Sebenarnya apa cerita tiga ayat ni? Dia sambung menyambung sebenarnya ayat ni ya. Allah SWT sedang bercerita kepada kita, Allah gambarkan bahawa bumi ini asalnya dia tandus. Dia tandus, dia tak ada apa-apa. Ardul maitah. Ya, minta maaf. Ardul maitah tu ahyainaha. Bila dalam keadaan tandus tu kami hidupkan dia. Bagaimana Allah SWT hidupkan? Turunnya hujan. Allah SWT turunkan hujan. Dan perkara ni amazing ya tuan-tuan dan puan-puan. Saya pernah duduk di negara yang ada padang bersih. Jadi saya tahu betapa amazingnya, impactnya ayat ni kepada masyarakat yang mula-mula mendengar ayat ni, iaitu masyarakat Arab. Negara Arab ni tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita siapa yang pernah duduk lah, mereka tahulah keadaan ni. Dia padang pasir ni memang tak ada apa-apa tuan-tuan dan puan, panas, kering dan sebagainya. Tapi tiba-tiba kalau Allah SWT datangkan hujan, satu perkara ajaib berlaku. Tempat tu lepas hujan tuan-tuan dan puan-puan, dia lepaslah dalam 2-3 minggu tu tiba-tiba boleh keluar tumbuhan. Boleh keluar tumbuhan tuan-tuan dan puan. Kita pun jenuh mikir. Tadi masa hujan turun tu datang sekali ke biji benih ke apa ke? Tak ada tuan-tuan dan puan kan. Dia tak adalah begitu maksudnya. Tapi macam mana boleh hidupan boleh keluar? Maknanya ada pokok boleh keluar, ada biji-biji dia boleh keluar dan sebagainya. Mana datang benih tu? Mana datang perkara tu? Di sebaliknya semua ini ada proses. Kalau kita belajar sains kita faham tuan-tuan dan puan ya. Ada proses, nature punya proses. Nature tu maknanya prosesnya Allah SWT yang tetapkan ke semua itu melalui para malaikat dan sebagainya yang membantu semua proses itu berjalan dengan baik. Dan Allah SWT bagi semua ini free tuan-tuan dan puan. Free. Baru-baru ni tuan-tuan dan puan, saya ada tengok ada satu rancangan tentang bagaimana orang menanam membuka ladang. Mereka tanam bali, mereka tanam wheat, biji-biji inilah. Dan mereka kata tuan-tuan dan puan dalam rancangan tersebut, kalau hujan dia terlebih pun mati pokok, kalau dia terkurang pun pokok mati pun tak boleh hidup, mati juga tuan-tuan dan puan. Dan mereka cakap secanggih-canggih mana pun teknologi kita, weather kita tak boleh nak kontrol, dia kata. Dan mereka, orang-orang yang menanam ni, mereka pun banyak pray. Maknanya mereka banyak berdoa. Sebab mereka tahu, kita boleh kontrol berapa banyak nak letak dia punya biji. Kita boleh kontrol macam mana nak tanam dia berapa banyak. Ikut row dan sebagainya, letak baja, itu semua kita boleh kontrol. Yang kita tak boleh kontrol apa? Ni, cuaca. Cuaca. Kita perlukan sangat supaya cuaca tu baik. Maknanya hujan tu turun tak banyak sangat, tak kurang sangat. Turun pada waktu yang cantik. Sebab mereka cakap, kalau datang musim kemarau, kalau nak siram sendirilah, air tak cukup tuan-tuan dan puan. Tak akan cukup. Dekat situ kita nampak keterbatasan manusia. Dan ayat ini sebenarnya nak bagi tahu kepada kita apa tuan-tuan dan puan-puan? Allah SWT lah yang menguasai ke semua ini. Allah SWT lah yang tiap-tiap hari kita kejap lagi makan nasi. Nasi itu daripada boreh tuan-tuan dan puan. Boreh itu daripada sawah. Kejap lagi kita makan roti. Roti itu daripada gandum. Gandum, wheat ni semua perlu bijirin, perlu ditanam. Dan Allah SWT kata actually kami yang jaga. Kami yang turunkan hujan. Tu tanah, tu cacing apa semua tu kami yang kontrol tu semua kami yang tolong behind the scene. Tu perkataan dia. Behind the scene ada banyak proses yang manusia tak mampu nak kontrol. Kami buat semua perkara tu dan kami bagi for free, kata Allah SWT. Dan Allah SWT tanya dekat belakang ni tuan-tuan dan puan-puan, afala yashkurun. Kenapa hampa semua tak bersyukur ni? Allah. Kenapa tak bersyukur? Sebab kalau kami tak turunkan hujan dan Allah SWT kata kamu yang siram sendiri biji-biji itu. Sawah-sawah tu kamu yang airkan sendiri. Tuan-tuan dan puan-puan percayalah, beras sekampit jadi 10,000 harga dia tuan-tuan dan puan-puan. Punya mahal. Wallahu a'lam. Baik Ustaz. Itu baru sikit Ustaz. Masya Allah. Tapi itu pun dah rasa macam ya Allah, banyaknya kita tak bersyukur Ustaz sebelum ni. Tapi insya-Allah
selain daripada apa yang Allah nyatakan tentang tumbuh-tumbuhan ni, Allah ada juga bagi satu nikmat, iaitu bergantinya siang dan malam. Cumanya perinciannya kejap lagi Ustaz, ya. Kejap lagi, insya-Allah. Baiklah para penonton sekalian, kalau nak tahu apa perincian daripada Ustaz tentang bergantinya siang dan malam ni, nantikan selepas ini tanyalah Ustaz doa untuk Malaysia. Kembali selepas ini. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إني أعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. Ya Allah, sesungguhnya kami berlindung denganmu daripada penyakit gila, kusta, sopak dan sebarang jenis penyakit yang mengurunkan. Amin. Tanya Ustaz, doa untuk Malaysia bersama dengan anda pada pagi ini. Alhamdulillah, terima kasih kepada anda semua kerana masih lagi menonton dan terus menyokong Tanyalah Ustaz. Dan saya nak mohon kepada anda semua, jom sama-sama kita ajak ramai orang untuk meramaikan majlis ilmu kita pada pagi ini, yang mana kita bersama dengan Ustaz Ashraf Ayub. Kita nak tadabbur, kita nak hayati firman kalam Allah ataupun firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran surah Yasin. Kita akan fokuskan pada pagi ini ayat 33 dan juga 44. Saya nak ajak anda semua para penonton sekalian, tuan-tuan dan puan-puan yang sedang menonton ataupun ada adik-adik yang menonton tu, tanyakan sahaja soalan, insya-Allah Ustaz Ashraf Ayub akan bantu kita, insya-Allah. Cumanya Ustaz, sebelum kita rehat seketika tadi, saya ada bagi gambaran bagaimana sebenarnya banyak nikmat. Selain daripada itu, adanya siang dan malam, wujudnya siang dan malam, aturan cantik itu daripada Allah. Soalan daripada Muhammad Izzuddin di Facebook kita ni, katanya, Assalamualaikum Ustaz, Da'i serta warga kerja, Tanyalah Ustaz TV3. Waalaikumsalam. Katanya, merujuk kepada ayat yang ke-37, Allah Subhanahu Wa Taala berbicara mengenai kejadian siang dan malam, saling bersilih ganti dari semasa ke semasa pada setiap hari. Apakah pandangan Ustaz sekiranya ada individu atau sesetengah masyarakat beranggapan bahawa kejadian siang dan malam itu hanya kejadian alam, bukannya dari kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala? Izzuddin ni orang Pasir Mah, Ustaz. Ni ramai juga yang ada pandangan macam ni, Ustaz. Tu belajar tak habis gitu. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih banyak. Pertamanya daripada Tuan Izzuddin yang bertanya tentang ada bagaimana sekiranya ada individu ataupun setengah masyarakat yang beranggapan bahawa kejadian siang dan malam itu hanyalah kejadian alam, bukannya dari kekuasaan Allah SWT. So macam mana kita nak bagi faham, ya? Baik. Terima kasih kepada soalan tersebut. Ini sebenarnya menyentuh tentang ayat 37, tuan-tuan dan puan-puan, ya. Wa ayatul lahumul lailu naslahu minhun nahar fa idahum muzlimun, ya. Adanya di antara tanda, ayat itu maksudnya tanda, dalil, bukti betapa berkuasanya Allah SWT. Kami boleh naslahu minhun nahar, lail naslahu minhun nahar, maksudnya malam dan siang itu silih berganti. Yang kita tiap-tiap hari alami, tengok tiap-tiap hari, tuan-tuan dan puan. Elok pukul 7.30 masuk maghrib, dah datang malam. Elok pukul 6.30 keluar matahari, keluarlah siang, terang malam. Dia macam switch on off. Kejap gelap, kejap siang, kejap terang, kejap gelap, kejap terang. Jadi semua ini kalau kita belajar sains, ia berasal daripada macam mana boleh datang malam dan juga siang. Ni nak beritahu belajar sains ni sikit, tuan-tuan dan puan, ya. Dia cerita dia macam ni. Ini contoh. Ini matahari. Ini matahari. Saya beri contoh lah. Ini pula bumi, tuan-tuan dan puan-puan. Bumi ni kita faham belajar sains, dia mengelilingi matahari ni. Betul. Cukup dikelilingi satu pusingan 1 tahun. 1 tahun. 365 hari plus minus, tuan-tuan dan puan-puan. Dan waktu dia bergerak berpusing matahari ni, dia sebenarnya bumi tu pun dia berpusing juga. Dia berpusing juga. Dia berpusing macam ni. Dan bila dia berpusing macam ni, menghadap matahari, yang mana menghadap matahari siang lah. Yang tak kena matahari malam lah. Dia berpusing, tuan-tuan dan puan-puan. Ini nama proses dia, kita panggil sebagai proses penggantian siang dan juga malam. Tapi ini contoh lah. Ni saya pegang handphone saya, ni pegang buku, ni contoh. Oh ya, by the way, tuan-tuan dan puan-puan, hari ni kita sebut tentang syukur. Saya sebenarnya nak kongsi hadiah dengan anda. Iaitu saya nak hadiahkan buku ni, iaitu 7 doa grade A. Ya, dalam bentuk e-book secara percuma. Kalau anda nak, anda boleh download, pergi ke FB saya, Ustaz Ashraf sekarang, ya. Eja kena betul, ESRAFF, Ustaz Ashraf.
Saya bagi dalam bentuk e-book secara percuma. Sebab nak melahirkan rasa syukur, dalam ni ada doa-doa yang bagus kita amalkan. Doa nak dapat anak, doa mudah dapat kerja, doa diampuni dosa silam, doa bagi hati kita tenang, menyelesaikan masalah dan sebagainya. Pergi ke FB saya, Ustaz Asraf, ASRAFF. Baik, kita kembali. Tadi saya kata bumi ini berpusing, ya. So ada orang kata ini hanyalah proses alam. Dia berlaku secara sendiri, ada graviti dan sebagainya. Dan mereka tak nampak adanya campur tangan Allah Subhanahu Wa Taala di situ. Tuan-tuan dan puan-puan, kita akan fikir logik sikitlah, ya. Fikir logik sikit. Pertamanya, bumi ini berat. Itu pertama. Dan kita belajar sains, benda yang berat, dia kalau nak gerak, dia perlukan mass, tenaga yang cukup banyak. Betul. Contoh kereta kita ialah, kita bawa kereta tu kalau tak ada minyak, kita nak tolak sendiri, pengsan kita, tuan-tuan dan puan. Itu bawa kereta berat dalam 2 tan. Bumi ini berat berapa tan? Kita pun tak tahu, tuan-tuan. Saya tak tahulah perkara tu, tapi ada saintis yang kaji. Mereka kata bumi ni berapa banyak berat dia, mereka tahu. Tapi sekarang ni bumi ni boleh bergerak dalam keadaan cukup molek, cukup cantik, dia boleh pusing macam tu, ya. Takkan dia boleh bergerak automatik sendiri macam tu, tak ada switch, tak ada apa. Benda ni tak masuk akal lah, tuan-tuan. Kita pun nak gerakkan, seolah-olah kita macam nak percaya, kita buat kereta, tiba-tiba kereta tu nanti isi minyak dia boleh gerak sendiri, lepas tu dia pandai parking, lepas tu kan dia datang balik, dia isi minyak balik. Kalau dia rosak, dia pandai pergi kat pomen, tiba-tiba nanti spana bergerak sendiri pasal besar. Saya katanya. Nampak tak? Nampak tak? Tanpa ada manusia yang buat perkara tu, baiki benda tu. Benda sekecil kereta pun kita tahu, kereta ni tak mungkin boleh bergerak sendiri tanpa ada manusia yang buat, yang gerak, yang maintain dan sebagainya. Takkanlah bumi yang lagi berat, lagi besar tu tiba-tiba boleh gerak sendiri. Benda tak masuk akal lah, tuan-tuan dan puan. Tapi bagi kita, ya, kita tahu jawapannya. Kita tahu siapa yang gerakkan bumi ini, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Tuhan ini ada kuasa yang sangat enos, tuan-tuan dan puan. Yang sangat luar biasa, hanya dia saja yang boleh gerakkan bumi yang cukup berat ini. Dia terapung dalam keadaan cukup cantik dan dia boleh bergerak dalam keadaan cukup teliti. Dia tak pernah pukul 7 tu kita pun tunggu pagi bila nak keluar ni, malam ini. Sebenarnya bumi berhenti bergerak, dia tak berlaku macam tu, tuan-tuan dan puan. Kenapa tak berlaku macam tu? Kenapa pergerakan tersebut sangat smooth, sangat cantik? Sebab ia digerakkan bukan oleh kuasa manusia, bukan kuasa makhluk. Yang menggerakkannya ialah Allah Subhanahu Wa Taala. Tuhan yang tiap-tiap hari kita mengaji dalam Quran ni, dia bagi tahu kita, dia Al-Aziz, dia perkasa, dia Al-Qawi, dia Maha Kuat. Dia bila melakukan sesuatu, dia lakukan sesuatu itu dalam keadaan sempurna dan dia buat perkara itu dalam keadaan sangat mudah. Pagi tadi baru kita baca, kalau saya nak buat sesuatu, ni Allah SWT bagi tahu, kalau saya nak buat sesuatu, perkara yang bagi kamu susah, bagi saya sangat mudah. Cukup saya cakap, innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Saya cakap jadi, gerak, dia dah jadilah. Dia tak macam kita kena, kalau kereta tak bergerak, kena tolak berpuluh-puluh, pasang enjin, tayar kereta pancit pun kita nak pengsan dah pasang, betul tak? Allah SWT nak buat semua benda ni bagi dia sangat mudah. Itulah dia Tuhan kita, Allah SWT. Tuhan yang tiap-tiap hari kita sembah, Tuhan yang tiap-tiap hari kita berdoa berharap kepadanya. Masya Allah, tabarakallah. Siapa yang benar-benar yakin kepada Tuhan yang berkuasa sebegitu, dia beruntung, tuan-tuan dan puan-puan. Bumi itu pun dia boleh gerakkan yang cukup besar. Setakat masalah kita COVID yang cukup kecil ni, kecil ni, kalau dia kehendaki, dia boleh arahkan semua ini diangkat ujian daripada kita semua. Itu yang kita harapkan. Amin ya rabbal alamin. Kan Ustaz kan? Kadang-kadang saya terfikir juga kalau ada orang yang bertanyakan macam tu, dia lebih kepada sains, tak percaya kepada ketuhanan. Siapa pula yang menghidupkan dan mematikan? Ya. Itu pun dah cukup kalau kita fikir Allahu Akbar. Kita fikir bumi yang gerak, yang berat. Saya cakap tadi, bumi tu berat. Ya. Siapa yang gerakkan dia? Takkan dia automatik tiba-tiba sendiri elok bergerak, tak berlanggar pula tu. Tak langgar betul. Elok berada dalam orbit, elok gerak. Manusia yang cukup pandai macam-macam PhD pun buat kereta dekat highway tak tahu berlanggar. Tuan-tuan dan puan. Ini tak bergerak. Takkanlah benda tu automatik boleh elok sendiri. Benda tak masuk akal lah, tuan-tuan dan puan. Kalau kita ni jenis percaya
Semua ini nature bergerak sendiri, tak ada yang kontrol. Ini yang saya kata benda ni tak logik tuan-tuan dan puan. Kita jangan percaya macam tu lah. Kita percaya kepada nak belajar sains bagus, sebab sains ni menceritakan sebab akibat, bagaimana dia bergerak dan sebagainya. Tapi sains ini juga perlu diikat dengan ilmu ketauhidan. Betul. Iaitu la haula wala quwwata illa billah. Takkan bergerak suatu zarah pun takkan bergerak di muka bumi ini kecuali izin daripada Allah Subhanahu wa taala. Baiklah Ustaz, ketika zaman kegemilangan Islam, para ulama dan juga para saintis yang hebat dilahirkan dalam ketika zaman tersebut, ayat yang ke-39 pernah menjadi satu rujukan, satu dunia Ustaz. Dan 39 dan juga 40. Saya fokuskan kepada ayat 39 dulu, iaitu tentang ilmu astronomi. Yang mana Allah menyatakan bulan melalui beberapa peringkat hinggalah ia kembali kepada bentuk di awalnya, iaitu pada awal bulan melengkung seperti tandan yang kering. Bukankah bukti sains ini sepatutnya lebih ramai berilmu akan lebih ramai mendekati Islam sebenarnya? Maksudnya boleh tengok bulan tu kita dah tahu dah fasa-fasa bulan menunjukkan awal bulan, tengah bulan ataupun hujung bulan. Silakan Ustaz. Baik. Terima kasih banyak utamanya di atas soalan tersebut. Ayat ini pula cerita tentang bulan mengelilingi matahari. Kalau tadi ayat 38 tu cerita matahari, bumi pusing matahari. Ya, betul. Sekarang ni bulan ni pula kita nampak awal bulan dia keluar sikit tuan-tuan dan puan. Lepas tu kita nampak dia macam bulan sabit. Macam raya gitu lah. Elok 15 bulan kita nampak bulan full moon, cantik bersinar kan. Lepas tu dia turun bulan sabit balik. Gitu kan. Macam mana proses ni boleh berlaku? Sebabnya kita belajar sains menceritakan bagaimana perkara tu boleh berlaku. Rupanya bulan ni mengelilingi bumi. Itu pula ya. Bulan kelilingi bumi dan dia pula pandai keliling ikut dia punya highway. Highway-nya dipandai namakan sebagai orbit. Dan dia ini bulan ini makhluk Allah SWT. Bila Allah SWT kata kamu perlu ikut perintah aku, apa perintah aku? Kamu kena bergerak, tapi bergerak ikut orbit. Jangan tiba-tiba nak langgar, nak keluar daripada orbit, tiba-tiba di ke depan. Elok dekat dengan bumi, pengsan kita. Kita tengok ni apa kena ni, bulan makin lama makin dekat. Pengsan kita tuan-tuan dan puan. Tapi bulan tak pernah buat macam tu sebab dia makhluk yang taat. Betul tak? Bayangkan kalau dia bergerak sendiri, tiba-tiba dia jam, dia rosak, dia elok bergerak ataupun makin lama makin jauh. Hancur dia tuan-tuan dan perempuan ya. So ini semuanya satu proses di mana Allah SWT nak tunjukkan kekuasaan. Dan orang-orang Islam yang dulu-dulu ya, yang para ulama yang mengkaji perkara ini, di mana kalau kita belajar sejarah tentang ilmu, kita semua dapati bahawa pada satu zaman, iaitu zaman keemasan Islam, di mana ilmu astronomi dan sebagainya ini, ulama-ulama, para pemikir, para saintis yang terkehadapan dalam mengkaji perkara ini adalah orang-orang Islam tuan-tuan dan puan. Bagaimana mereka boleh mendapat idea tersebut? Tak lain tak bukan tuan-tuan dan puan, bukan mereka setakat tengok bulan ada dekat depan mata tiap-tiap malam. Mereka mendapat bantuan pandangan daripada Al-Quran. Mereka dapat pedoman tiap-tiap hari mengaji baca Quran, jumpa ayat dalam surah Yasin ada cerita tentang bagaimana wal qamara qaddarnahu manazil hatta. Semua ini memberikan mereka idea, mereka kaji betul-betul dan bersitulah tuan-tuan dan puan-puan mereka mengeluarkan kalender, mereka mengeluarkan cara nak perjalanan dan sebagainya. Masya-Allah tabarakallah. Ini merupakan ilmu yang orang dulu kaji. Mereka kaji Quran, mereka kaji alam semesta, iaitu mereka mengkaji ayat-ayat ayat-ayat yang boleh dibaca, ayatul makruah dalam bahasa kita, dan mereka juga mengkaji ayatul manzurah, tanda-tanda kekuasaan Allah SWT yang boleh mereka lihat tiap-tiap hari. Masya-Allah. Allah. Kedua ini apabila digandingkan, keluarlah manusia yang kita panggil sebagai ulul albab. Mereka yang makin tinggi ilmunya, makin tunduk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya teringat Ustaz kepada Al-Khawarizmi dan Al-Jazari dan lain-lain, begitu hebat ilmu mereka, menghafaz Al-Quran, menghafaz hadis, dalam masa yang sama cemerlang juga dalam bidang sains Ustaz ya. Subhanallah. Baiklah Ustaz, kita akan tutup di TV3. Dan insya-Allah sifat rasanya masa berlalu, insya-Allah akan ada sambungannya di TV9 selepas ini insya-Allah. Dan sekejap je lagi saya teringin nak tanya Ustaz lah tentang kaitan apabila kita sebut tentang bulan, dia mesti akan ada kaitan dengan kalender Ustaz ya. Dan ada para penonton kita dah tanyalah tentang kalender ni. Cumanya kejap lagi kita akan tanyakan kepada Ustaz. Baiklah para penonton sekalian, jangan ke mana-mana. Kita akan terus dalam Tanyalah Ustaz, doa untuk Malaysia, dan kita akan tahu kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala hanya melalui surah Yasin. InsyaAllah sekejap sahaja lagi. Baiklah, kita tutup dulu TV3, sambungannya di TV9. Kembali selepas ini.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika minal baras wal junun wal judham wa min sayyi'il asqam. Ya Allah, ya Tuhan kami, lindungilah kami daripada penyakit sopak, penyakit gila, penyakit kusta dan penyakit-penyakit yang membahayakan. Walhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, kembali bersama dengan kami dalam Tanyalah Ustaz, doa untuk Malaysia. Dan saya Da'i Hadari kembali bersama dengan anda insya-Allah sehinggalah ke penghujung rancangan nanti saya akan temankan anda. Baiklah para penonton sekalian, hari ini sangat istimewa kerana Tanyalah Ustaz doa untuk Malaysia kita mulakan dengan bacaan Yasin, kemudian kita teruskan dengan doa yang mana kita doakan tadi diketuai oleh ustaz kita iaitu Ustaz Ashraf Ayub. Kita doakan banyak terutamanya dalam kita mendepani COVID-19 ini. Moga-moga kita terus tabah dan insya-Allah di sebalik itu ada juga pengisian-pengisian yang terbaik, iaitu hari ini kita teruskan tadabbur surah Yasin. Kita fokuskan pada ayat yang ke-33 dan juga 44. Baik, mungkin anda yang nak tanyakan soalan masih lagi belum terlambat. Boleh je tuan-tuan puan-puan tinggalkan soalan anda di ruangan komen di Facebook rasmi kami Tanyalah Ustaz TV3 ataupun boleh sahaja hubungi kami di talian bebas tol 1800 88 1677. InsyaAllah kami menanti di sini. Baiklah, masih lagi bersama dengan Ustaz Ashraf Ayub. Baik Ustaz, tadi Ustaz pun tak sangka Ustaz ya. Sekejap betul masa berlalu. Tapi tak apa Ustaz, insyaAllah kita akan teruskan perkongsian kita ini. Cumanya Ustaz, tadi Ustaz ada sebut bagaimana yang pertama bumi mengelilingi matahari. Bulan juga mengelilingi bumi dalam masa yang sama. Jadi di situ ada wujud iaitu perkiraan masa ataupun kalender ataupun takwim. Jadi soalan daripada Romli Ali di Facebook kita ni, ni sahabat penonton Tanyalah Ustaz lah ni, katanya Assalamualaikum Ustaz dan Da'i yang dihormati, semoga dalam rahmat, amin. Katanya sekiranya bulan dan matahari tidak dapat mendahului satu sama lain seperti dalam ayat yang ke-40, adakah kerana itu juga kalender Islam dan kalender Masihi terdapat banyak perbezaan tentang waktu, dan kenapa kita mengikut kalender Masihi dan bukan kalender Hijrah, yakni takwim Islam walaupun kita ni orang Islam? Mohon pencerahan daripada Ustaz. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih banyak saya ucapkan kepada yang bertanya, Tuan Romli Ali. Bertanya tentang kenapa kalender Islam dan kalender Masihi ini ada perbezaan tentang waktu. Banyak beza. Banyak dia punya beza dia tu kan. Antara sebabnya ialah kalender Masihi ini, minta maaf kalau fakta saya ni kurang tepat ya, berdasarkan apa yang kita ingat masa belajar dulu. Kalender Masihi ini kalau kita nak kira setahun tu, dia dikira berdasarkan bumi mengelilingi matahari. Sementara kalender Islam kita ni pula dia dikira berdasarkan bulan mengelilingi bumi. Betul. Itu beza dia ya. Bulan mengelilingi bumi ini sekali dia round tu tuan-tuan dan puan-puan cukup 29 ataupun 30 hari. That's why kalau kita nak tunggu raya kan kita kena tunggu dulu mohon besar tu bagi tahu kita betul tak? Kenapa kena bagi tahu? Sebab kadang-kadang dia ada berlaku kalau anak bulan tu tak keluar ataupun dia tak keluar pada waktunya mengikut syarat-syaratnya, tu yang raya dia terlewat sikit sehari dan sebagainya ya. Dan inilah yang kita panggil sebagai bulan Qamariah tuan-tuan dan puan-puan ya. Perbezaan cara mereka menetapkan kalender tersebut. Macam saya katakan tadi, kalau Masihi berdasarkan bumi mengelilingi matahari. Sementara kalau bulan Islam kalender Hijrah ni pula berdasarkan setiap bulan itu dia kira berdasarkan full round bulan mengelilingi bumi. Dan di situlah wujudnya perbezaannya tuan-tuan dan puan-puan. Soalan yang kedua ya, kenapa kita sekarang ni ikut Masihi bukan ikut Hijrah? Ini merupakan penetapan tuan-tuan dan puan-puan. Common kita sekarang ni banyak kira kita ikut kira Masihi. Kira Masihi tuan-tuan dan puan-puan ya. Maknanya segala urusan-urusan rasmi, itu yang kita panggil ya. Segala urusan-urusan rasmi ya, satu dunia sekarang kita semua bersetuju menggunakan kalender Masihi sebagai urusan rasmi kita. Maknanya nak tetapkan hari ni Isnin berapa hari bulan dan sebagainya, kita ikut kalender Masihi, dah tak ikut kalender Hijrah ya. Kalau kita nak, boleh kalau kita nak tukar kalender Hijrah? Tuan-tuan dan puan-puan, ni cerita dia panjang pula, cerita kena masuk bahagian sejarah pula ya. Kalender Hijrah tu dulu pernah menjadi satu kalender
rasmi, bukan tak pernah. Pernah ketika waktu kerajaan Uthmaniyah itu masih ada. Ya. Ini cerita tentang khalifah pula. Di mana kita tahu khalifah ini dia dia start daripada zaman khalifah Sayyidina Abu Bakar dan sebagainya, bersambung Abbasiyah dan sebagainya, sampailah yang last khalifah Uthmaniyah yang jatuh pada, kalau tak salah saya, 1924 tuan-tuan dan puan. Jadi pada waktu tersebut urusan rasmi mereka ikut hijrah. Tapi bila perkara tersebut dah tak ada, kerajaan Islam tu, pemerintah Islam tu dah tak ada tuan-tuan dan puan, kita pun ikut seperti yang kita ikuti sekarang. Wallahu a'lam. Itu yang kita ikut kalender Masihi sekarang tu. Ya, betul. Itu sejarah. Kalau nak tahu dengan lebih lanjut, panjang ceritanya Ustaz ya. Kena belajar pula sejarah pula nanti. Tapi lebih kurang begitu. Baik Ustaz. Subhanallah. Terima kasih atas perincian Ustaz. Okey Ustaz, ayat yang ke-41 dan juga 42 yang ada dah soalan yang bertanya ni. Adib Aizuddin di Facebook kita katanya, adakah ayat 41 dan juga 42 ini kisah tentang bahtera Nabi Nuh alaihi salam dan kaumnya yang beriman dapat diselamatkan dari air bah? Adakah Allah menciptakan semua kenderaan sebagai membuktikan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala? Apakah pengajaran dari ayat ini supaya dapat buat kita bersyukur? Silakan Ustaz. Baik, ayat ini tuan-tuan dan puan-puan dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala sebenarnya dalam ayat ini, ayat 41, berceritakan tentang Allah Subhanahu Wa Taala nak bagi kita idea tentang kenderaan pengangkutan. Orang Arab dulu tuan-tuan dan puan-puan yang dimuliakan, bagi mereka kalau mereka nak travel daripada satu tempat A kepada B, mereka akan banyak menggunakan kuda ataupun unta. Kuda dan unta ni zaman dulu tuan-tuan dan puan-puan, saya tak cerita zaman sekarang. Zaman dulu, kuda dan unta ni kalau travel, dia bolehlah bawa orang. Orang naik paling banyak pun, paling ramai pun 2 orang atas tu. Paling ramai. 1 ekor unta sebagai contoh, ya. Dan dia boleh juga bawa barang, dan unta ni memang terkenal dia boleh bawa barang yang banyak tuan-tuan dan puan. Cuma kalau dia ada barang yang cukup banyak, maknanya dia perlukan berpuluh-puluh ekor unta. Bila berpuluh-puluh ekor unta ni tuan-tuan dan puan, bukan senang nak kontrol. Jadi ayat ini sebenarnya merupakan idea, cetusan idea di mana Allah SWT bagi tahu, ya, wa ayatul lahum anna hamalna zurriyatahum fil fulkil mashhun. Kalau kamu nak travel, bawa barang yang banyak, bawa orang yang ramai dari satu tempat A ke B dalam keadaan yang lebih mudah. Kamu pernah tak baca dulu? Kamu teringat tak dulu kisah? Dulu ada seorang nabi itu nama dia Nuh. Nuh dahulu kami ada begitu yang kami ada trigger kepada Nabi Nuh, nanti kami akan buat banjir. So nak selamat banjir ni macam mana? Kami ajar dia satu ilmu. Kami ajar dia teknologi. Buat satu kapal yang cukup besar. Kapal itu boleh bawa cukup ramai orang. Dan pada masa yang sama, dia boleh bawa binatang yang cukup banyak. Binatang pun masuk. Just imagine betapa besarnya kenderaan, bukan kenderaan, apa nama tadi? Kapal yang dibina oleh Nabi Nuh dengan wahyu yang dibimbing oleh Allah SWT pada waktu tersebut. Dan idea ini sebenarnya menjadi asas kepada penciptaan kenderaan yang kita panggil sekarang. Sekarang tuan-tuan dan puan-puan, kapal dah cukup besar dah. Itu baru-baru ni ada kapal tersekat dekat terusan Suez. Ya, betul. Ingat tak itu kan? Baru tersengit macam ni kan. Habis kita kelang kabut satu dunia kejap Menyebabkan kan. Kerugian berbilion dolar per day. Betul tak tuan-tuan dan puan? Tapi nak bagi tahu, itulah dia idea datang cetusan daripada ayat Al-Quran ini. Dan kemudian Allah SWT kata lagi, wa khalaqna lahum min mislihi ma yarkabun. Daripada idea tersebut, idea apa? Idea di mana kalau kamu gunakan segala kepandaian, kepintaran kamu boleh buat kenderaan yang cukup besar. Tak perlu nak guna unta sampai 20, 30 ekor, 40 ekor untuk travel bawa barang banyak-banyak. Kamu buat sebiji ya. Lepas tu kamu gunakan, sekarang ni dah tahu pula boleh meletak enjin, boleh letak minyak, kemudian dia boleh bergerak. Ui, dahsyat. Tuan-tuan dan puan-puan, semua ini merupakan nikmat yang kami bagi supaya kamu boleh travel daripada satu tempat ke tempat lain dalam keadaan yang cukup mudah. Nikmat ini datang daripada siapa? Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu Akbar. Hebatnya. Kalau tengok dekat dalam TV pun Ustaz ya, sekarang ni Amerika Syarikat pun menggunakan kapal, bawa kapal terbang. Kapal atas kapal. Ini pun adalah sebenarnya telah difirmankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala 1400 tahun dulu dah dalam Al-Quran. Baik Ustaz, kalau kita lihat ya kepada apa yang Allah nyatakan, soalan tadi itu juga menyatakan
Bagaimana Ustaz? Kita nak nampakkan bahawasanya segala kenderaan-kenderaan ini sebenarnya adalah ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala, walaupun hakikatnya tangan manusia dan juga dihasilkan di kilang, tapi sebenarnya ia datang daripada Allah melalui ilham. Apa komen Ustaz? Baik. Tuan-tuan dan puan yang dimuliakan Allah SWT, memang benar kereta api, kapal terbang, kereta basikal, kapal selam, semua ni memang manusia yang buat. Betul. Tapi kita kena faham kenapa Allah SWT kata asal semua ni kami juga. Kenapa? Sebab begini tuan-tuan dan puan. Kita kena faham kita buat, tapi idea tu. Idea supaya Direalisasikan. dapat ia direalisasikan tu siapa bagi? Allah SWT bagi. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita kata tak, idea tu kami cipta sendiri, dia tak ada kena-mengena dengan Allah SWT. Allah SWT cakap, kamu kena ingat, kamu dah ada idea, resource kalau kami tak bagi, kamu tak dapat juga. Contohnya kereta, ya, kita dah ada idea nak buat kereta ni, dah ada dia punya blueprint ni. Tapi sekarang kita cari besi. Cari besi tak jumpa tuan-tuan dan puan. Di mana kita semua tahu besi ini datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga yang lain-lain lah, besi, minyak dan sebagainya kan. Bukan minyak ini datang daripada bumi tuan-tuan dan puan. Bumi ini pun Allah SWT yang cipta. Maknanya resource-nya itu tetap Allah SWT yang kurniakan kepada kita. Maka tuan-tuan dan puan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan nak bagi tahu dekat sini, kalau kamu ada idea, kamu ada keupayaan berfikir, tapi dalam masa yang sama resource dia tu, besi dia tu pun kami tak supply kepada kamu, tetap kenderaan tu kamu tak boleh buat. Takkan wujud. Takkan wujud. Dan Allah SWT dah bagi contoh tuan-tuan dan puan. Binatang dia sampai sekarang dia tak pandai nak buat kereta, padahal dia dah jumpa besi dan sebagainya, betul tak? Tapi sebab idea tu dia tak bagi. Idea tu Allah SWT tak bagi, binatang tak pandai buat kereta sampai sekarang. Dan sekarang ni Allah SWT kata, kami bagi kamu idea, kami bagi kamu keupayaan, dan kami bagi kamu resource. Everything ni kami supply for free kepada kamu. Kami nak satu ya, kata Allah SWT. Tolong bersyukur dengan Allah SWT. Bersyukur dalam keadaan kita taati betul perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Mudahlah kehidupan kita, insya-Allah. Baik Ustaz, satu perincian yang sangat indah dan sebenarnya menjentik hati kita untuk terus rasa bersyukur bahawasanya Allah memberikan ilham pada kita. Itu pun sebenarnya satu hadiah yang tak ada harga Ustaz. Tak mampu kita nak bayar Ustaz, ya. Allahu Akbar. Baik Ustaz, kejap lagi kita nak sembang-sembang lagi. Kita nak tanyakan lagi tentang bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala ingatkan walaupun sehebat-hebat ciptaan pun Allah boleh takdirkan apa-apa saja boleh berlaku, dan tidak ada yang dapat menyelamatkan melainkan Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma ni Ustaz, kejap lagi Ustaz, ya. Jadi kepada anda semua nak tahu perinciannya, nantikan selepas ini. Tanyalah Ustaz doa untuk Malaysia. Kembali selepas ini. Allahumma inna na'udzu bika minal barasi wal jununi wal judham wa min sayyi'il asqam. Ya Allah, sesungguhnya kami berlindung denganmu daripada penyakit gila, kusta, sopak dan semarang penyakit yang membahayakan. Birahmatika ya arhamar rahimin. Terima kasih kepada anda semua kerana masih lagi menonton Tanyalah Ustaz Doa untuk Malaysia. InsyaAllah saya nak pohon kepada anda semua yang menonton pada pagi ini. Perasan atau tidak, banyak perkongsian yang menarik dari awal tadi sehinggalah sekarang. Jadi para penonton sekalian, satu perkara yang boleh memberi kebaikan untuk kita. Senang sahaja tuan-tuan, tak menitik satu peluh pun. Dapat pahala, dapat juga pahala berterusan. Apa dia caranya? Senang sahaja. Kongsikan secara langsung kita ini di laman sosial anda. InsyaAllah dapat manfaat untuk orang lain, dapat juga pahala yang berterusan untuk kita. InsyaAllah. Amin ya Rabbal Alamin. Baiklah, pagi ini kita sama-sama dapatkan perincian, perkongsian yang sangat menarik tentang tadabbur surah Yasin ayat 33 hingga 44 selepas kita sama-sama bacakan doa untuk Malaysia. Dan sebelum itu kita baca surah Yasin bersama dengan Ustaz Ashraf Ayub. Baik Ustaz, cepat betul masa berlalu. Dah 8 suku dah Ustaz. Tapi tak apa Ustaz, di hujung-hujung ini sangat cantik kalau kita bawakan perkongsian ini, yang mana Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan dalam ayat yang ke-42 dan juga 43 serta 44 satu ingatan yang sangat penting. Jadi Mas Nizah di Facebook kita tanyakan,
Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam. Dalam surah Yasin ayat 43, meskipun kuasa Allah begitu jelas, tapi keangkuhan orang-orang kafir tetap tidak menerima dakwah Rasulullah SAW. Adakah perumpamaan dari ayat 43 itu membawa maksud tiada rahmat dan kasih sayang Allah, maka semua akan musnah binasa? Tadi Ustaz ada cerita tentang kapal Ustaz ya. Ayat 42, 43 ini, 43 khususnya Allah nyatakan, dan kalau kami mahu, kami boleh tenggelamkan mereka, iaitu kapal tersebut. Mereka tidak ada penolong bagi mereka dan tidak pula mereka diselamatkan. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih banyak. Pertamanya soalan yang datang daripada Mas Niza. Bertanya tentang keangkuhan. Keangkuhan. Meskipun kuasa Allah SWT begitu jelas, tapi ada orang kafir pada zaman Rasul itu tetap angkuh, tidak mahu menerima dakwah Rasulullah SAW. Adakah perumpamaan dari ayat 43 itu membawa maksud tiada rahmat dan kasih sayang Allah, maka semua akan musnah binasa? Mohon penjelasan. Baik, tuan-tuan dan puan yang dimuliakan Allah SWT, memang ada banyak ayat Al-Quran yang menyatakan kalaulah tidak kerana Allah ni sayang kita, sudah tentu bumi ini ya dah lama hancur binasa. Nah, ada banyak ayat Al-Quran begitu ya. Dah lama kita ni semua dengan cukup ramai manusia yang nikmati secara free nikmat Allah SWT. Udara yang Allah bagi supply sekarang ni kita ambil free, tak perlu nak bayar. Tapi dalam masa yang sama ada ramai manusia yang bongkak, yang sombong, yang berlagak, yang bila kita minta ikut agama dia pusingkan kepala ya, yang tak mau sujud, yang dah kena ujian. Yang paling teruk begini, yang dah kena ujian pun masih lagi degil, tak mahu lagi sujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tidak mahu memperbanyakkan taubat dan juga istighfar. Ikutkan ni kalau bahasa kita, ikutkan hati dah lama pancung semua. Ya, maknanya semua manusia ni dah habis dah, hilang dah tuan-tuan dan puan. Kalau nak ikut geram lah, ni kita kalau nak ikut geram. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan kita ini sangat-sangat pengasih, sangat-sangat penyayang. Walaupun ada ramai manusia yang tidak mahu menyembah Allah, tak mahu mengiktiraf, Allah SWT tetap bagi kita peluang. Tetap bagi supply udara free macam tu. Tetap lagi bagi kita nikmat bumi ni cukup cantik. Boleh hidup pagi tadi bangun, tangan elok semua bergerak dan sebagainya. Betul tak? Kan? Dan semua ini kata Allah SWT, kerana kami sangat berharap mudah-mudahan manusia-manusia yang masih lagi degil, masih tak nak iktiraf kami, tak nak sembah kami, tak nak ikut agama ni, kami nak sangat mudah-mudahan sebelum mereka ni meninggal, ada satu waktu dapat hidayah, mereka dapat kesedaran, mereka taubat dan mereka akhirnya ikut kepada agama, ajaran agama. Kami harap perkara itu berlaku. Disebabkan itulah tuan-tuan dan puan, Allah SWT masih lagi bagi kita supply nikmat yang besar-besar ni, semuanya for free. Semuanya for free kerana Allah SWT sayang. Kalau Allah SWT tak sayang, habis dah kita tuan-tuan dan puan. Bermakna Allah, kita nak faham dekat sini, apa yang kita boleh faham dekat sini ialah Allah SWT ini sebenarnya dia ada sifat marah. Wallahu azizun zuntiqam. Dia ada sifat marah. Kalau dia ni menyeksa, memang dia boleh seksa habis-habisan tuan-tuan dan puan. Tetapi Allah SWT sentiasa mendahulukan sifat kasih sayangnya daripada sifat kemarahannya. Wa rahmati wasi'at kulla syai'. Ya. Kasih sayang saya ni lebih luas daripada segala-galanya. Sebab itulah tuan-tuan dan puan hari ini kita dapat bernafas, kita masih lagi diberikan banyak kesempatan. Mudah-mudahan Allah SWT harap kita ini kembali kepada jalan agama, jalan hidayah, jalan siratal mustaqim. Wallahu alam. Baik, bila sebut tentang kembali ke jalan Allah Subhanahu Wa Taala itu sangat penting Ustaz ya. Dan kalau kita tengok soalan daripada Izara pula di Facebook kita ni, saya kalau boleh nak kaitkan dengan COVID-19, tapi tak apa, kita dahulukan ini dulu. Izara katanya, apakah yang dimaksudkan untuk memberikan kesenangan hidup sampai waktu tertentu dalam ayat yang ke-44 ni? Bagaimana waktu tertentu yang dimaksudkan adalah kesenangan itu di dunia lagi sudah dicapai atau kemuncaknya di akhirat kelak Ustaz? Terima kasih pertamanya kepada Izara. Izara bertanya tentang ayat 44. Illa rahmatan minna wa mata'an ilahin. Kecuali kasih sayang, kemurahan kami yang banyak bagi bagi peluang, bagi hidup kita ni senang. Tapi semua ini dia ada satu waktu semua itu akan hilang.
Wa mata'an ila hin. Ila Apa? Hin itu ada waktu tertentu. Apa maksudnya? Maksudnya begini. Seperti yang saya katakan tadi, kita sekarang tengah hidup macam-macam nikmat Allah SWT bagi kita guna for free, dan ada orang dia bayar dengan sifat bersyukur, dia ada orang yang dia bayar dengan sifat kufur. Dia ya, ada yang sembah Allah, ada yang ikut perintah agama, ada yang buat tak tahu dengan agama. Ramai tuan-tuan dan puan-puan, orang manusia begitu ya. Baik. Allah SWT kata, macam mana pun nanti manusia ni perangai dia, ada perangai yang jenis menurut, mengikut, macam kita semua alhamdulillah kita doa kita jadi macam tu tuan-tuan dan puan-puan. Makin dapat banyak nikmat, makin menurut kita kepada agama. Tapi ada juga orang yang makin degil, makin sombong dan sebagainya. Dua-dua grup ni, dua-dua menikmati apa semua nikmat yang kami bagi ni. Dua-dua ni kamu kena ingat, kamu semua merupakan makhluk, merupakan ciptaan kami yang kami dah, waktu kami mula-mula cipta dulu, kami dah tetapkan awal-awal kamu semua ada expiry date. Itu perkataan dia. Maknanya kita ini ada satu waktu nanti, waktu di mana kita semua meninggal dunia tuan-tuan dan puan-puan. Itu namanya wa mata'an ilahin. Kita boleh nikmati kehidupan ni, tapi kita semua tahu tuan-tuan dan puan-puan ya, macam mana kita enjoy kehidupan ni. Enjoy dengan duit, enjoy dengan keluarga, enjoy dengan kebahagiaan dan sebagainya. One day nanti semua tu akan hilang. Ya. Hilang waktu bila tu Ustaz? Waktu nyawa kita ditarik oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Dan Allah Subhanahu Wa Taala nak bagi tahu apa? Nikmat yang kita sedang nikmati sekarang ya, dia bukan permanen. Betul. Jangan disebabkan nikmat ni kamu terkeliru. Kamu rasa nikmat ini boleh membuatkan kita lupa tentang akhirat, lupa tentang agama dan sebagainya. Kita fikir nikmat itu permanen. Kata Allah SWT, tak. Duit macam mana pun one day dia akan hilang. Betul. Anak sayang macam mana pun one day anak tu hilang. Tak, kalau tak anak tu hilang, kita hilang dulu. Itulah maksudnya tuan-tuan dan puan-puan ya. Memang semuanya itu ma'indakum yanfad, kata Allah SWT. Apa yang ada pada kamu semuanya sifatnya itu yanfad. Maksudnya yanfad itu akan hilang. Wa ma indallahi baq. Yang hanya kekal tak hilang-hilang satu ya, Allah Subhanahu Wa Taala. Cari yang satu itu, nanti kita dapat nikmat yang kekal, iaitu syurganya Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam. Bila Ustaz sebut tentang carilah Allah yang satu itu, ayat 43 dan juga 44 ni, Allah bagi ibarat kapal pun boleh tenggelam. Allah boleh tenggelamkan. Tetapi melainkan dengan rahmat daripada Allah, kita boleh selamat. Sebagai pelan tindakan kita di hujung ni, kesimpulannya Ustaz, bukankah COVID-19 ini juga apabila wujudnya satu kegelisahan, satu kesusahan dan juga ujian buat kita, bukankah sepatutnya kita kembali kepada Allah? Kerana Allah sahaja yang dapat menyelamatkan kita. Komen Ustaz. Baik, terima kasih banyak. Ini merupakan penutup kita lah tuan-tuan dan puan-puan. Dalam ayat ni Allah SWT kata manusia ni Allah bagi dia kepintaran, kepandaian, idea, kreativiti, kecanggihan teknologi dan sebagainya. Kita boleh reka macam-macam, kita boleh cipta macam-macam. Ya, bangunan suatu masa dahulu tak pernah kita terfikir boleh buat bangunan 100 tingkat. Sekarang orang dah tak kira berapa berapa puluh tingkat bangunan hampa, dia kira berapa kilometer. Masya Allah, tabarakallah. Manusia ada kecanggihan seperti itu tuan-tuan dan puan-puan. Tapi kata Allah SWT, kamu kena ingat, macam mana canggih pun kamu, ya, Allah SWT ada pegang satu kunci. Pegang satu kunci iaitu keselamatan. Kunci keselamatan Allah SWT yang pegang. Ya, ada banyak faktor luaran yang kita tak boleh nak kontrol, tak kira macam mana pandai pun kita tuan-tuan dan puan-puan. Sebab itu tiap hari kita tengok sekarang ni depan mata kita kapal yang cukup besar boleh karam. Betul tak? Kereta yang autopilot ke, tak ada pilot ke, apa pilot ke, kalau nak dia berlanggar, dia boleh berlanggar, dia boleh langgar. Kapal terbang yang cukup smooth bergerak tu pun kalau Allah nak terempas, dia boleh terempas tuan-tuan dan puan-puan. Satu skru longgar cukup lah. Satu skru longgar habis dah tuan-tuan dan puan-puan. Maknanya Allah SWT nak bagi tahu, sepintar mana pun kita tak boleh nak ada dalam rasa hati itu rasa kita ni bagus sangat sampai kita lupakan Allah SWT. Kalau dalam bahasa saya lah, ni bahasa orang kampung tuan-tuan, dia tak boleh nak ada dalam perasaan hati ni perasaan bangga macam biskut Mary tau. Tahu biskut Mary cecah dalam air tu kembang semacam. Perasaan kembang semacam ni sebabkan kita ni rasa kita dah achieve something, dah rasa pandai, terror dan sebagainya, sampaikan nak sujud kepada Allah SWT tu kita rasa susah sangat. Sampaikan ada orang rasa sekarang ni teknologi dah begitu canggih, agama ni tolak tepi dululah. Perkara ni yang perlu dielakkan tuan-tuan dan puan. Sebab kata Allah SWT, hampa pandai macam mana pun,
sekali kami nak uji, kapal terbang boleh terhempas. Hampa kata tahun 2020, ini tahun di mana kemuncak kepintaran manusia. Kata Allah SWT, tengok nah 2020, kami hantar satu tentera kami. Cukup Cinonet, kami tak hantar besar-besar. Hampa ni kami hantar Cinonet ya, nama dia COVID dan nombor. Tergolek satu dunia kelang kabut. Pernah orang terfikir masalah ni tuan-tuan dan puan? Betul tak? Satu dunia kelang kabut tuan-tuan dan puan. Ini bukan cerita Malaysia ya, satu dunia kelang kabut. Maknanya Allah SWT nak ajak kita apa sebenarnya? Nak ajak kita tunduk kepada Allah SWT, kembali kepada Allah SWT. Banyakkan istighfar, fikirkan banyak mana-mana silap salah kita, cepat-cepat taubatkan, cepat-cepat istighfarkan. Inilah ubat tuan-tuan dan puan. Percayalah, inilah ubat yang paling mujarab supaya Allah SWT memudahkan kita untuk sama-sama keluarkan semua umat bangsa Malaysia ini daripada kesusahan dan juga kemudaratan yang sedang kita alami sekarang. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Insya-Allah. Baik Ustaz, mungkin sebagai memurnikan pada pagi ini, doa untuk Malaysia kita tutup daripada Ustaz. Silakan Ustaz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma fir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa was-sami'ul alim. Ya arhamar rahimin irhamna, ya arhamar rahimin irhamna, ya arhamar rahimin irhamna. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillah rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Minna wa minkum taqabbal ya karim. Alhamdulillah, terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz Ashraf Ayub kerana sudi memberi satu perkongsian sangat hebat, iaitu tadabbur surah Yasin ayat yang ke-33 hingga 44. InsyaAllah kita akan bersama lagi masa depan Ustaz ya. InsyaAllah. Baiklah para penonton sekalian, jangan lupa untuk esok Tanyalah Ustaz Doa untuk Malaysia akan bersambung, yang mana kita akan bersama dengan sahabat saya Da'i Hakim dan panel yang akan bersama esok iaitu Profesor Madya Dr. Muhammad Farid Ravi Abdullah untuk perkongsian kita tadabbur surah Yasin ayat yang ke-45 hingga 54. Dan insya-Allah para penonton sekalian, dalam kita meneruskan kehidupan kita sehari-hari, kita kena ingat bahawasanya kebergantungan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan terus kena patuh SOP. Ini adalah ikhtiar kita untuk mendepani COVID-19. Insya-Allah hashtag ataupun tanda pagar kita jaga kita. Terus pakai pelitup muka, sanitasi tangan dan jauhi 3S, iaitu tempat yang sesak, tempat yang sempit dan juga sembang terlalu dekat. InsyaAllah sama-sama kita akan berjaya. Baiklah, apapun saya doakan anda semua dalam keadaan sihat sejahtera. InsyaAllah kita akan bersama lagi di masa hadapan. Saya Da'i Hadari mohon permisi undur diri. Sehingga itu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.